Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Husaini bin Abdul Razak. Nombor metrik D1931212012. Okey, pada hari ini saya ingin membentangkan mengenai pemerintahan dan kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Khulafa' ar-Rasyidin. Okey. Di sini saya membuat dua topik ataupun satu topik iaitu mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua negara dan juga pemerintahan dan kepimpinan Khulafa' ar-Rasyidin. Okey. Okey. Sebenarnya pemerintahan dan kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Khulafa' ar-Rasyidin merupakan contoh pemerintahan dan kepimpinan yang terbaik yang pernah disaksikan di muka dunia ini. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua negara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan ketua negara Islam yang pertama. Pemerintahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tertakluk kepada prinsip-prinsip asas yang telah diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, iaitu mendaulatkan hukum Allah, menegakkan keadilan, kebebasan dan ketulusan, menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran, membina perpaduan dan menjamin keamanan dan keharmonian. Dalam pemerintahannya juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk mendaulatkan semua hukum hakam yang diperintahkan oleh Allah dalam semua aspek. Iaitu aspek-aspek yang berkaitan ialah aspek politik dan pentadbiran, aspek undang-undang, aspek ekonomi dan aspek sosial dan sebagainya. Pertama ialah aspek politik dan pentadbiran. Dalam aspek politik dan pentadbiran umpamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sistem pentadbiran secara syura, iaitu secara perundingan dan mesyuarat seperti yang diperintahkan oleh Allah. Walaupun baginda seorang rasul dan makhluk yang paling mulia, namun baginda tetap meminta pandangan sahabat-sahabat baginda dalam menjalankan pentadbiran, khususnya dalam perkara yang tiada wahyu diturunkan. Ini menjadikan sistem pentadbiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu telus dan terbuka. Yang kedua ialah aspek undang-undang. Aspek undang-undang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melaksanakan sepenuhnya sistem perundangan seperti yang dikehendaki oleh Al-Quran, baik dalam aspek jenayah maupun dalam aspek mal, iaitu sivil. Perundangan Islam yang terbahagi kepada tiga bahagian, iaitu hudud, kisah dan ta'zir, berteraskan keadilan dan kesaksamaan tanpa mengira perbezaan darjat, status sosial, ekonomi, bangsa dan sebagainya. Orang yang bersalah tetap bersalah dan dikenakan hukumannya setimpal sekalipun dia golongan bangsawan, dan begitu juga sebaliknya. Yang ketiga ialah aspek ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mematuhi sistem ekonomi yang diasaskan daripada Al-Quran yang menekankan keadilan untuk menjamin keadilan dan memastikan agar kekayaan tidak diboleh oleh segolongan kecil ahli masyarakat sahaja. Maka pelbagai institusi ekonomi diwujudkan oleh Islam. Antara institusi itu ialah institusi zakat, sedekah, baitul mal, wakaf, pustaka, kharaj dan lain-lain. Melalui institusi-institusi ini, hak orang kaya dijamin keselamatannya, manakala orang miskin pula dibela dan dibantu dengan sewajarnya. Sistem ekonomi Rasulullah menghapuskan amalan riba yang sebelum ini digunakan pakai oleh orang Yahudi Madinah ke atas orang Arab. Yang keempat ialah aspek sosial. Dalam aspek sosial pula, Rasulullah berusaha melaksanakan perintah Al-Quran dari segi kehidupan sosial yang aman, makmur dan harmoni. Dengan itu, pelbagai institusi sosial diwujudkan seperti institusi persaudaraan dan kekeluargaan, iaitu munakahat, institusi masjid, kejiranan dan lain-lain. Langkah pertama Nabi Muhammad SAW, langkahnya ialah menjadikan masjid sebagai pusat segala urusan harian yang meliputi bidang sosial, ekonomi, pendidikan dan termasuk urusan pentadbiran dan pemerintahan negara adalah merupakan tindakan yang sangat besar kesannya kepada kebajikan negara. Hal ini kerana masjid sebagai rumah Allah Subhanahu Wa Taala bukan sahaja tempat untuk bersolat berjemaah, malah adalah institusi yang berdokong keadilan, kesamarataan, kebebasan dan ketulusan. Okey. Kemudian ialah mengenai subtopik pemerintahan dan kepimpinan Khulafa' ar-Rasyidin. Okey. Khulafa' ar-Rasyidin ini bermaksud para pengganti Rasulullah yang berada di atas jalan kebenaran. Mereka ialah pemerintah kerajaan Islam yang selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka terdiri daripada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Osman bin Affan dan Ali bin Abi Talib. Oleh kerana mereka mewarisi kerajaan Islam yang diasaskan oleh Rasulullah, mereka mempunyai tanggungjawab dan peranan yang besar untuk memastikan keadilan, kesamarataan, kebebasan dan ketulusan yang telah diasaskan oleh baginda terus berkekalan dalam pemerintahan dan kepimpinan mereka.
dengan kedudukan mereka yang hampir sama dengan Rasulullah dan sentiasa mendampingi baginda semasa baginda masih hidup, para khulafa ar-rasyidin dapat memahami konsep dan falsafah pemerintah Islam seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu mereka dapat menghayati ajaran kepimpinan baginda dengan mudah. Okey, berikut adalah merupakan sumbangan Khulafa ar-Rasyidin semasa pemerintahan dan kepimpinan mereka. Yang pertama ialah sumbangan dari Khalifah Abu Bakar Al-Siddiq. Dari segi dalam medan dakwah, setelah Abu Bakar menganut agama Islam, beliau mula berdakwah. Pribadi Abu Bakar yang mulia dan selalu menolong orang lain telah dikenali oleh kaumnya. Oleh sebab itu ramai yang selalu datang kepadanya untuk minta tolong dan disebabkan oleh keperluan perdagangan. Dalam kesempatan baik ini juga beliau mengajak rakan-rakannya untuk masuk Islam. Antara yang telah menganut agama Islam melalui dakwah ini adalah Zubair bin Awam, Osman bin Affan, Talha bin Ubaidah, Sa'ad bin Abdul Waqqas dan Abdul Rahman bin Auf. Okey, dari segi peluasan kuasa pula, Khalifah Abu Bakar telah menyebarkan agama Islam ke Rom, Parsi dan Syria. Rom merupakan sebuah kerajaan yang besar dan kuat yang menguasai Mesir. Penduduknya terdiri daripada pelbagai kaum dan beragama Kristian. Rakyatnya memberontak disebabkan pemerintahannya yang zalim. Keadaan yang sama turut berlaku di Parsi. Panglima Khalid Al-Walid dan Musana bin Haris dengan mudahnya menakluki Parsi. Ini merupakan peluasan kuasa Islam pertama oleh Khalifah Abu Bakar. Beliau turut menakluki Syria akibat kekejaman pemerintahannya. Yang dari segi penulisan Al-Quran pula, ramai para sahabat telah terkorban semasa menghadapi peperangan dengan golongan Ar-Ridha. Ini berkemungkinan akan terhapus Al-Quran dan berlaku penyelewengan. Para sahabat juga mencadangkan supaya menubuhkan satu kumpulan khas bagi menulis Al-Quran dan Abu Bakar telah menerima cadangan ini. Okey, Abu Bakar telah mempertanggungjawabkan Zaid bin Thabit mengetahui usaha mengumpul dan menulis semula naskah daripada simpanan para sahabat dan hafaz. Okey, yang kedua ialah sumbangan Khalifah Umar Al-Khattab. Dari segi bidang pemerintahan, perluasan kuasa Islam secara besar-besaran telah terjadi sehingga zaman ini dinamakan Fuqaha Al-Islamiyah, iaitu perluasan wilayah Islam. Pasukan Islam berjaya menduduki Syria, Parsi, Iraq, Mesir dan Palestin. Khalifah Umar juga telah membentuk majlis pemusyawaratan, anggota dewan dan memisahkan lembaga pengadilan. Okey, bagi bidang ekonomi pula, terusan telah diwujudkan bagi memajukan sistem pertanian seperti terusan Amirul Mukminin. Khalifah Umar juga membina empangan Abu Musa dan tanah juga diselidik untuk menempatkan tanaman yang sihat dan berkualiti. Rakyat juga digalakkan membuka tanah-tanah baru bagi memperbanyakkan hasil pertanian. Okey, dalam bidang pertahanan pula, Khalifah Umar telah menubuhkan pasukan polis untuk menjaga keselamatan dalam negeri. Beliau juga telah membina penempatan tentera serta pelabuhan bagi pembinaan kapal laut. Okey, yang ketiga ialah sumbangan Khalifah Osman bin Affan. Okey, Khalifah Sayyidina Osman bin Affan, dari segi bidang ketenteraan, Khalifah Osman memperluaskan wilayah Islam ke Empayar Rum Timur dan Empayar Parsi pada zaman kegemilangannya. Okey, wilayah terbaru yang telah berjaya ditakluk ialah Cyprus, Afghanistan, Samarkand, Libya, Algeria, Morocco, Tunisia dan beberapa buah negara lain. Beliau juga menubuhkan Angkatan Tentera Laut Islam yang pertama bagi menjamin keselamatan negara dan melakukan perluasan kuasa. Banyak negara telah dibuka melalui Angkatan Tentera ini. Okey, yang kedua ialah kerja-kerja pembangunan. Bangunan-bangunan pejabat, rumah-rumah rehat untuk para pegawai di Kufah, Basrah dan Syria telah dibina. Jalan raya, jabatan dan telaga air juga dibina untuk keperluan para pengembara dari tebing-tebing sungai, dibina untuk mengatasi masalah banjir. Okey, Khalifah Osman juga telah membesarkan Masjid Nabawi dengan membeli tanah bagi memperluaskan kawasan tersebut. Masjid tersebut diluaskan pada tahun 29 Hijrah. Okey, yang ketiga ialah menyebarkan dakwah Islam. Khalifah Osman sering mendakwah di penjara dan berjaya mengislamkan ramai banduan. Beliau juga banyak mengajar hukum-hukum Islam kepada rakyatnya dan ramai pendakwah telah dihantar ke seperti negeri bagi memperluaskan ajaran Islam. Beliau juga telah melantik ramai pengajar hukum dan petugas yang membetulkan saf-saf solat. Okey, untuk Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Talib pula, yang pertama, menerima jawatan khalifah. Okey, Sayyidina Ali ini sanggup menerima jawatan khalifah ini walaupun pada masa itu negara huru-hara kerana titik pertukaran politik negara Islam yang bercelaru apabila ramai pihak berebut untuk menjadi ketua.
Okey, kemudian Sayyidina Ali juga telah berusaha bersungguh-sungguh sehingga dia terbunuh kerana ingin mengekalkan keamanan negeri Islam yang telah dibina oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya dia telah membina markah dan meneruskan cukai. Okey, Sayyidina Ali telah membina markah tentera di Parsi dan Syria untuk mengutamakan keharmonian dan kedamaian. Beliau juga tidak pernah melupakan soal pertahanan negaranya. Manakala untuk mengembangkan sistem ekonomi negara, kutipan cukai jizyah telah diteruskan. Hal ini telah dinyatakan dalam surat yang dihantar kepada Al-Ashtar. Okey. Yang terakhir ialah beliau menubuhkan pasukan polis dan anggota bersenjata. Okey, beliau telah menubuhkan dan menyusun pasukan polis yang diberi nama Al-Shutrah. Tugasnya adalah mengendalikan perkara berkaitan jenayah yang berlaku di tempat umum terutamanya di Pasir Persa. Beliau juga melengkapkan angkatan bersenjata dengan menubuhkan beberapa pasukan bersenjata seperti angkatan berkuda, angkatan berjalan kaki, angkatan prinsip yang terdiri daripada angkatan prinsip sayap kanan, kiri dan belakang. Pada masa sama juga pemerintahannya juga menggunakan ilmu sains dan matematik juga mula diperkenalkan. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.